Okey, kita mulakan pengajian kita sekarang. Kenapa? Panas? Panas Kak Isha? Kipas besar tu kat atas. Oh, kipas tu kat atas. Tak rasa. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua hari ini? Sihat? Mana yang lain? Apa dia? Pergi mana Zumba? Online. Okey. Kenapa online? Cik, kenapa online? Apa? Ya, Oslo tutup Oh, nanti kita tutup Okey. Okey. Kita suruh tutup yang dekat betul juga. Kita kena tutup yang dekat online tu betul. Tutup baru orang datang. Kalau tak, betul dulu kelas kita ramai kan? Dulu kalau kita ramai, tiba-tiba mana pergi orang semua? Mati syahid. Okey, jom. Kak Ima, sini. Ujung lah Kak Ima. Sakit kepala nak ujung. Ni tengah-tengah lah. Kakak semua tengah-tengah. Kasih tengah. Tengah penuhkan. Jadi saya senang tengok tengah je kan. Ujung kanan kiri. Penuhkan tengah. Minta maaf ya nak kena ngesot. Tak apalah jadi suster ngesot. Kak Aisyah tengok ke kita suster ngesot? Kita hantu. Okey, hari ini muka surat berapa? 518 ya. Kita sambung sikit ya tentang perbincangan minggu lepas. Minggu lepas Hazal bincang tentang apa? Minggu lepas bincang tentang apa? Bersyahadah. Memang bincang tentang syahadah. Bincang tentang apa cik? Dah ketawa-ketawa dah tu. Tulis tak minggu lepas saya? Apa dia? Ikhlas. Ikhlas tentang apa? Yang mengucap dua kalimah syahadah tu. Okey. Jadi kalau siapa yang mengucap dua kalimah syahadah, ikhlas tu apa jadi? Masuk syurga. Senang ya masuk syurga. Masuk syurga itu jawapannya. Okey, masuk syurga. Tapi yang kita bincangkan ialah minggu lepas, orang yang dia beriman kepada Allah, dia mencampur adukkan keimanan dia kan? Dengan apa? Maksiat. Dosa dan pahala. Kemudian dia mati tanpa bertaubat. Bagaimana situasi dia? Dua situasi, okey, apa dia?
Masuk syurga atas kehendak Allah. Okey. Satu masuk neraka dulu, baru diseksa, setelah diseksa baru masuk dalam syurga. Betul? Betul, betul. Betul ya, confirm Tak salah. Ada nak tambah ke? Ada yang ketiga tiba-tiba. Tak, saya tak setuju Ustazah. Saya nombor 3. Ada tak tambah? Tak ada semua setuju. Itu maknanya kita kata situasi orang yang begini dia berada dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada pertama Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia terus masukkan dalam syurga. Kedua, sama ada Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia dalam api neraka terlebih dahulu untuk diseksa, dibersihkan dia daripada dosa-dosanya, kemudian barulah dimasukkan ke dalam syurga. Jadi ini dua situasi yang ada pada orang yang mana dia tu orang beriman kepada Allah, kemudian dia ada buat dosa dalam hidup dia dan dia tak bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Jadi begitulah ya situasi yang kita belajarlah dalam banyak sesi pada minggu lepas. Okey, kita lihat di sini muka surat 518. Makna kita lihat pada perenggan yang kedua. Makna dari hadis-hadis di atas boleh berdiri sendiri. Bahkan juga boleh digabungkan menjadi satu. Adapun kesimpulan yang kita lihat kesimpulan di situ. Adapun kesimpulan dari kedua hadis tersebut bahawa seseorang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah kemudian dia melakukan dosa dan setelah matinya dia berhak masuk syurga. Baik didahului dengan siksaan ataupun tidak, maka hal tersebut adalah ijma' para ahlus sunnah. Sebagaimana yang telah kami paparkan. Jadi ini yang kita pegang. So macam ni kita lihat. Kalau kita ada nampak orang yang dia buat dosa, sedangkan dia seorang yang beriman kepada Allah, kita tidak boleh judge dia dengan kata-kata, kau ahli neraka. Tak boleh kata gitu. Kerana dia orang yang telah mengucap 2 kalimah syahadah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi urusan dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tahu sekarang, kalau kita buat dosa, of course kita akan masuk api neraka. Kalau kita buat dosa, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan azab. Itu yang kita belajar. Tetapi situasi orang tersebut bagaimana atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dengan 2 keadaan yang telah kita bincangkan tadi. Jadi itu adalah ijma' para ahlus sunnah. Adapun yang dimaksud dengan diharamkan neraka atasnya adalah bahawa ia tidak kekal di dalamnya. Jadi dalam hadis-hadis Nabi SAW, Nabi ada sebut bahawa orang yang begini kalaulah sekiranya mereka bukanlah orang yang mengucapkan 2 kalimah syahadah itu kan, maka diharamkan ke atasnya neraka. Maksud diharamkan ke atasnya neraka itu ialah dia tak kekal dalam api neraka. Maknanya nanti akan ada satu situasi di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan dia daripada api neraka dan masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi itu kira kita panggil sebagai perbincangan lah sama kesimpulan sebagaimana yang minggu lepas telah kita bincangkan. Okey, ada apa-apa soalan tak tentang hal ini sebelum saya masuk kepada isu yang lain? Ada apa soalan? Tak ada. Clean and clear. Mas nak tanya apa Mas? Tak ada. Faham Faham, Masya Allah. Boleh ganti Saza ni kalau tak datang. Okey. Ya sila. Boleh tak dipakai? Boleh. Boleh. Maknanya kita tak dengar tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mendengar. Jadi kita tak boleh kata dia tak ucap la ilaha illallah, tak boleh kata gitu. Maknanya di sini kita lihat orang sedemikian keadaan dia kan,
Kita serahkan dia lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau ditanya soalan saya begitu, boleh pakai. Valid. Dia valid. Kita tak kata dalam hati tu tak diterima. Mungkin isunya sekarang, adakah kita perlu lafaz ataupun ia sekadar dalam hati kita. Dua-dua okey, tak ada masalah. Sama ada orang tu dia nak meninggal, dia ucap lafaz kan. Ada orang kita dapat dengar betul tak? Dia ucap la ilaha illallah di akhir hayat dia. Tapi ada orang kita tak dengar. Ramai orang meninggal dunia yang kita tak tahu adakah dia mengucap ataupun tidak. Kan la ilaha illallah. Mungkin orang yang dia sendiri contoh. Kan sendirian, mungkin dia dalam keadaan yang tidur, ada orang dia tidur, dia tersedar, tiba-tiba jenazah macam tu kan. Tak ada orang dengan dia kan. Masa tu dalam hati dia sajalah yang dia berlawan tu kan. Kita wallahualam kita tak tahu kan. So dalam keadaan sedemikian, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi menerima. Yang penting ialah bagaimana kemantapan kita pada waktu itu. Adakah kita ingat kepada Allah ataupun kita mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala di akhir hayat kita. Wallahu a'lam lah ya bagaimana dahsyatnya lah ya sakaratul maut tu kan. Kita semua orang akan merasai perkara itu. Cuma kita sekarang kita belajar ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan ya kita di akhir hayat kita. Tak kiralah muda ke tua kan. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmatnya kepada kita. Rahmat tu amat penting, rahmat Allah. Sebab tu setiap hari kita doa apa? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Doa ni doa yang mana kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berikan rahmat. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang Maha Penguasa, wahai yang Maha Hidup, wahai yang Maha Penguasa yang handle everything dalam kehidupan setiap hamba. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta pertolongan. Dengan rahmat Allah kita minta pertolongan. Tak kira dalam apa jua situasi. Lebih-lebih lagi dalam keadaan kita yang berada di akhir hayat kita tu. Kita minta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau setiap hari kita banyak berdoa dengan doa itu, mudah-mudahan akhir hayat kita Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan bantuannya dengan rahmatnya itu. Okay, mudah-mudahan sedemikian. Ya. Betul. Betul. La ilaha illallah. Sebab itu juga ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk syurga. Jadi daripada situ kita faham bahawa dia tak semestinya complete la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau tak ada belakang tu, Muhammad Rasulullah tu pun dah kira boleh diterima. Yang penting pada waktu tu kan, macam tadi kata, dia kan susah kan pada waktu tu kan. So yang ringkas itulah yang paling dianjurkan. La ilaha illallah. Meninggal dalam aksiden, okey. Adakah termasuk? Termasuk. Yang penting pengakhirannya adalah pengakhiran yang baik. Okey, pengakhiran yang baik, pengakhiran yang mana kita tahulah okey orang yang meninggal dalam aksiden dia pun tak tahu kan tiba-tiba kan. Tapi yang penting dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat dia bukan mesti mengucap 2 kalimah syahadah di akhir hayat. Sebab kita tak tahu kita mati dalam keadaan yang bagaimana. Ada orang mengejut, contoh tengah tidur tiba-tiba runtuh bangunan kan. Tak sempat nak ucap la ilaha illallah. Tengah jalan-jalan tiba-tiba kereta langgar. Sempat ke ucap la ilaha illallah? Tak sempat. Yang penting bagaimana kita ni jadi orang yang baik sepanjang hayat kita. Berusaha menjadi seorang muslimah yang solehah, yang jaga amalan ibadah, kan, yang baik dengan ramai orang, jaga akhlak, budi pekerti kita. Begitulah. Jadi walaupun pengakhirannya kita kata di situ, dia mungkin tak sempat kerana dalam keadaan yang tiba-tiba, dalam keadaan yang dia pun tak sangka kereta tiba-tiba akan langgar dia, tiba-tiba dia mati kan. Dalam keadaan yang sedemikian, jika sepanjang hayatnya itu adalah orang yang baik, insya-Allah kita lihat sedemikian. Tapi kalau sekiranya kita kata dia tak baik ustazah, ni kalau mati confirm masuk neraka. Kadang-kadang kita punya ayat pun nauzubillah ya, ayat macam gitu kan. Sebab ialah kita tengok dia perangai memang perangai tak baik. Jadi kita tengok ni macam ahli neraka. Kita tengok macam tu kan perangai dia.
Tapi di sini tadi kita bincang orang yang begitu, yang dia campur adukkan tadi kan, keimanan dia dengan maksiat. Ada buat maksiat tapi di Islam. Dia seorang yang beriman kepada Allah. Cuma sepanjang hayat dia, dia banyak buat dosa yang dia pun tonjolkan, yang dia pun zahirkan. Dalam keadaan yang dia mati tiba-tiba, itulah yang kita kata dia berada dalam kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Okey. Pertama, sama ada Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia dengan rahmat Allah, lalu Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dalam syurga terus, ataupun tadilah yang kita kata Allah Subhanahu Wa Taala masukkan dia dalam api neraka terlebih dahulu, kemudian setelah selesai azab Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ikut juga atas rahmat Allah bagaimana Allah nak keluarkan dia dalam api neraka, lalu masukkan dia dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pegangan ahlu sunnah wal jamaah. Kita pegang sedemikian. Ya. Apa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Okay, doa ni baca 3 kali. Ya, zikir. Pagi petang, betul. Baca 3 kali, pagi petang. Ni antara doa yang Nabi ajarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Okay. Nabi ajar. Apa dia macam ni? Astaghith. Kulla. Sama tak? Sama. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Sama. Sama. Nak tulis ke tak nak? Nak. Apa dia? Oh, dah send kat WhatsApp Tapi yang kat rumah? Ini yang lecehnya. Cik kata tulis. Aku ni bukan keki sangat WhatsApp. Aku ni bukan keki sangat WhatsApp ni. Nak download dia macam mana? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Alamak, saya punya ink dia tak berapa cantik. Okay. Okay, last tu ada riwayat yang menambah la ilaha illa anta. Sebab tu saya ni lah kata ia adalah sesuatu yang baik untuk kita baca. Bukan kata macam mana amalkanlah, senang. Amalkan setiap hari. Okay, la ilaha illa anta. Apa dia? Istighfar. Yang mana satu? Yang mana? Sayyidul istighfar. Okey. La ilaha illa anta. Apa? Aku lupa dah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Itu panjang sikit lah. Itu sayyidul istighfar. Jadi ini doa 3 kali pagi petang. Okay. Kita baca
dengan harapan supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya, Allah bantu kita untuk setiap urusan kita. Sebab apa ayat ni? Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup, wahai yang maha menguruskan setiap sesuatu, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghifu, aku mohon pertolongan, ataupun aku berdoa, minta pertolongan Allah. Aslih li sya'ni, perbaikilah untuk saya. Dah. Ya, Fa. Okey, fa huruf fa. Okey, aslih li, perbaikilah untuk saya, sya'ni, urusan saya. Kullah, semuanya. Kita nak Allah bantu kita, kan, perbaiki semua urusan hidup kita. Sebab kita ni hamba, Allah tu yang maha menentukan. Jadi kita perlukan bantuan Allah supaya setiap sesuatu yang kita buat ni, mungkin kita, anak kita banyak masalah, kita sendiri ada banyak masalah, kan, kita nak Allah yang bantu untuk settlekan, selesaikan. Wala takilni, ini bentuk penghambaan kita kepada Allah. Wala takilni, dan jangan engkau wakilkan pada diri aku, ila, wala takilni ila nafsi, maaf tertinggal sini wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan kita minta supaya Allah jangan serahkan urusan itu pada diri kita sendiri walaupun sekelip mata. Sekejap pun kita tak nak. Sebab kita nak Allah yang handle, Allah yang tolong kita untuk settlekan. Sebab kita makhluk, kita hamba Allah. Jadi kalau kita sendiri, kalau orang yang dia sombong kan, tak apa aku boleh settle sendiri. Tak apa aku tak perlukan Allah, aku tak. Ini orang yang sombong. Jadi sebab tu di sini, kita last kali kita kata apa? Kerana apa? Aku perlukan Allah, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan melainkan engkau. Sebab tu kita perlukan rahmat Allah, bantuan Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala dapat berikan kepada kita dengan kekuatan hinggalah ke akhir hayat kita tadi. Kan, walaupun kita kata kita mati dalam keadaan mengejut ke, kita mati dalam keadaan kita pun tak tahu kita mati dekat mana semua, kan, situasi yang bagaimana, Allah Subhanahu Wa Taala pasti memberikan rahmatnya kepada kita. Yang penting kita minta. Di sini. Dengan Allah jangan malu nak minta. Kita kalau dengan manusia kita malulah kan nak minta, tapi dengan Allah mintalah apa yang kita nak minta. Lagi-lagi dengan doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Okey. Betul. Lepas subuh kita baca 3 kali, lepas asar kita baca 3 kali. Boleh. Masa kita mungkin tengah lunch time, tengah duduk kan, tak ada kerja bulan-bulan Ramadan tak makan kan, nak duduk baca zikir boleh je. Yang penting pagilah, lepas subuh. Lepas subuh tu lepas kita solat subuh tu kan, kita dah boleh baca dah. Pagi tu selalu pagi sampai ke berapa? Duha lah kita ambil gitu kan, duha. Kalau asar tu ni sampai sebelum maghrib lah. Senang gitu faham. Boleh, boleh. Maknanya bila-bila masa kita nak baca, kita boleh baca. Tapi yang Nabi sebut 3 kali pagi, 3 kali petang. Mungkin kadang-kadang kan, Kak Isha kita macam ni, kita kata kita ada ujian dalam hidup kita kan, waktu tu macam rasa macam Allah bagi hujan bertimpa-timpa rasa tak boleh tak boleh angs kan, tak boleh angs ya Allah punya sakit, punya rasa macam-macam dugaan. Kita lantunkan ucapan ini, minta tolong kepada Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Biar Allah bantu kita tenangkan jiwa kita. Allah bantu kita macam mana kita nak selesaikan masalah itu. Ini doa yang baik lah, sangat baik. Tarfata ain. Okey. Ta. Ini ta. Tarfata ain. Tarfata ain. Ain.
Okey. Yang ini sod Patut tulis bahasa Arab tadi senang, tapi nanti ada orang yang sod, aslih. Bukan sin, aslih. Sya'ni Okey. Ada soalan lagi? Belum masuk buku ni. Belum masuk buku. Belum masuk. Ya. Sama sekali. Yang riwayat yang la ilaha illa anta tu riwayat daripada Fatimah. Tapi riwayat yang bukan daripada Fatimah tidak ada la ilaha illa anta. Boleh juga. Kalau ujungnya tu nak ada la ilaha illa anta boleh, tak nak pun boleh. Tapi terbaik biar lengkap lah. Kan? Cantik sikit. Bukan cantik sikit, cantik sangat-sangat. Cantik sangat-sangat. Biar je lengkap bacaannya. Okey lagi. Oh ni bahas tentang doa ni je ya hari ni. Cik tanya apa cik? Semua okey? Alhamdulillah okey. Boleh. Dah habis semua? Dah, okey. Kak Aisyah dah. Dah okey, boleh masuk buku? Baik. Kita lihat ya muka surat 518 kita, kemudian muka perenggan yang ketiga di bawah itu. Okey, perenggan kita yang ketiga. Hadis barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, nescaya dia akan masuk syurga. Artinya ini diperuntukkan, ini hadis Nabi ya, siapa yang akhirnya dia ucapkan la ilaha illallah, akhir hayatnya, akhir kehidupannya, dia ucapkan la ilaha illallah, nescaya dia akan masuk syurga. Artinya ini diperuntukkan hanya bagi orang yang meninggal dengan mengucapkan kalimah syahadah. Jika sebelumnya dia merupakan orang yang mencampur adukkan antara iman dengan maksiat, maka ucapannya tersebut menjadi penyebab untuk mendapatkan rahmat Allah, keselamatannya dari neraka. Ini macam tadilah yang saya kata. Kalau seseorang itu, sekarang ni hadis tadi siapa yang dia meninggal ataupun siapa yang di akhir hayatnya dia ucap la ilaha illallah, Nabi kata apa tadi? Orang itu dia masuk syurga. Jadi hadis ini dia khusus untuk orang yang meninggal dalam keadaan yang akhirnya dia ucap la ilaha illallah. Tapi sekarang kalau dia tu orang yang sebelum itu, contoh kita kata, dia orang Islam, tapi kita nampak dalam kehidupan dia kan, sepanjang hayat dia ni, sikit dia buat benda yang baik. Kita menyaksikan begitulah. Orang ni kan, solat tinggal-tinggal, puasa pun tak berapa sangat, kita katakan. Kita pun tengok dia sedih orang ni, kita doa mudah-mudahan Allah berikan kepada dia dengan hidayah. Kita tengok dia sedih, kesian dia. Tapi orang ini, akhir hayat dia, dia ucap la ilaha illallah. Dalam keadaan yang mana, masa dia hidup, contoh kita kata, dia hidup 60 tahun. 60 tahun tu, so dahsyatnya, tengok hidup dia kan. 60 tahun tu tak solat, solat pun tinggal, orang kata solat part time, kan? Ada solat part time, kan? Bila rasa nak solat, rasa tak nak solat, tak nak solat, macam itu kan keadaan dia kan. Tapi orang yang macam ini, setahu kita, orang gitu dosa kan hidup dia kan. Dia mencampur adukkan keimanan dengan dosa kan, kan? Tapi akhir hayat dia ucap la ilaha illallah. Jadi sini dia kata, jika sebelumnya orang tadi kan, dia merupakan orang yang mencampur adukkan antara iman dengan maksiat, maka ucapannya tersebut menjadi penyebab untuk mendapatkan rahmat Allah, keselamatannya dari neraka. Jadi orang yang begini, akhir hayat dia tu tadi kan, Masya Allah, kita kata orang ini dia akan dapat rahmat Allah. Bila akhir hayatnya, dia ucap la ilaha illallah itu tadi. Dan dia juga adalah orang yang mana selamat dari api neraka. Berbeza dengan orang yang tidak demikian akhir hayatnya, dari kalangan ahli tauhid yang mencampur adukkan antara iman dengan maksiat. Jadi berbeza situasinya. Orang yang dia ahli tauhid tu maksudnya ucap la ilaha illallah, orang yang beriman, tapi
dia mencampur adukkan antara iman dan maksiat, akhir hayat dia tak ucapkan la ilaha illallah itu. Situasi ini tadi berbalik kepada yang dua keadaan tu tadi, yang dah kita bincangkan. Jadi keadaannya berbeza. Kalau dia ucap la ilaha illallah, orang ini dapat rahmat Allah, dapat keselamatan dari api neraka. Okey, begitu juga dengan apa yang tercantum di dalam hadis Ubadah radhiyallahu an. Nescaya Allah akan masukkan ke dalam syurga dari ke-8 pintu syurga manapun yang dia suka. Okey, situasinya macam ni. Ini saya padam boleh? Boleh Dah habis salin ya? Okey, kita nak faham tadi hadis yang barang siapa dia mati, barang siapa di akhir hayatnya dia ucap la ilaha illallah, Nabi kata apa? Dia pasti masuk syurga. Okey, sekarang isunya kita nampak tadi kan kata orang ni dia banyak buat dosa. Kalau dia ucap la ilaha illallah masuk syurga juga ke? Okey, itu isunya yang tadi disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab kita. Ni saya guna ayat saya, hadisnya dalam kitab ni. Okey, so tadi dia kata ini, hadis ini dia kata khusus untuk orang yang meninggal dengan mengucap kalimah syahadah. Jadi orang yang meninggal dia ucap kalimah syahadah la ilaha illallah ini, dia masuk syurga. Situasi satu Okey, sekarang ini khas untuk orang yang meninggal dunia hadis ini. Okey, sekarang isu yang berikutnya. Orang itu dia adalah orang yang beriman. Memang kita tahu dia seorang Muslim, okay, born Muslim ataupun dia masuk agama Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadah, memang dia itu orang yang beriman kepada Allah. Cuma dalam hidupnya campur. Dia campur. Baik jahat lah, senang kata gitu kan. Tak tahulah, kita pun confused, dia baik ke jahat? Confused, ni baik ke jahat ni? Kejap baik, kejap jahat, tak faham aku. Campur aduk kan antara kebaikan dengan kejahatan dalam hidup. Mana ada amalan dia buat, ada juga dosa yang dia buat. Dia kata kan, dia tu pergi haji berapa kali tapi jahat macam gitu kan. Ayat gitu kan kadang-kadang. Kau main, tak sangka hajar tapi ya Allah, perangai na'udzubillah. Kita tengok orang macam tu. So dalam keadaan gini, kita nampak dia mencampurkan kebaikan dan kejahatan dalam kehidupan dia. Ada amalan, ada dosa yang dia lakukan dalam hidup dia. Orang yang begini, kita faham. Tadi kita belajar. Dia orang yang mana dalam kehendak Allah. Kan? Sebab dia mencampur adukkan tadi antara dosa dan maksiat dalam hidup dia. Antara kehendak Allah. Sama ada Allah nak masukkan dia dalam api neraka terlebih dahulu, kemudian masukkan dalam syurga, atau Allah ampunkan dia, lalu dia terus masuk dalam syurga Allah. Tapi sekarang, dia orang yang mengucap 2 kalimah syahadah di akhir hayat dia, sebelum dia meninggal tu. Dan kita pun tak nampak ciri-ciri dia itu orang yang bertaubat contohnya. Kan? Tak nampak pun dia bertaubat, tak nampak pun dia tu pergi masjid ke solat ke apa, tak nampak langsung.
tapi akhir hayatnya dia tutup dengan la ilaha illallah. Orang yang begini, tadi dia kata apa? Orang yang begini dia dapat rahmat Allah. Dan dia selamat dari api neraka. Kerana akhir hayat dia ucap la ilaha illallah. Okay. Tapi kalau dia tak ucap, balik pada dua keadaan tu tadi yang dah kita bincangkan di awal tu kan. Berada pada kehendak Allah. Tapi kalau kita nampak dia memang orang yang dah bertaubat kepada Allah, memang orangnya baik, walaupun dia tak ucap la ilaha illallah, mudah-mudahanlah dia baiklah orangnya macam tu. Kita selalu kan kalau orang meninggal jangan dia kata, orang tu jahat, tak boleh. Kita kena ada husnuzon. Dia jahat macam mana pun, waktu kita kata, kita selalu kalau nak bawa jenazah keluar kan, selalu orang tanya kan, jenazah ni baik tak? So kita kata tak. Jenazah ni baik tak? Sebab dia orang yang beriman kepada Allah. Kita tak ada hak untuk kata apa, tak jahat, tak ada orang cakap gitu. Tiba-tiba, jenazah ni baik tak? Tak jahat. Kita tak kata gitu. Sebab apa? Kita tahu dia berada dalam situasi yang ketiga ini. Jadi dalam keadaan sedemikian, kita meletakkan sangka baik kita kepada dia, mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, Allah ampunkan dia, terus atas kehendak Allah, Allah nak buat apa pada dia. Yang mudah-mudahan mungkin ada amalan dia yang dia buat, kita pun tak tahu kan. Amalan yang dia buat betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, so itu yang hadis yang ni mana tadi? Seterusnya tadi tentang hadis Ubadah tadi saya tertinggal tu. Begitu juga dengan apa yang tercantum di dalam hadis Ubadah radhiyallahu anhu, iaitu nescaya Allah akan masukkannya ke dalam syurga dari 8 pintu syurga manapun. Jadi orang ni yang masuk syurga ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia dalam syurga 8 pintu syurga yang mana satu yang dia nak masuk dia boleh pilih. Kan? Pintu syurga ni ada 8. Apa dia? Tak tahu ke tak ingat? Firdaus, tak, itu nama syurga. Ni pintu. Oh, pintu, nama pintu pun dah lain Itu nama syurga. Dia ada nama pintu. Sebelum masuk syurga Firdaus tu, ada pintu-pintu dia. Macam kita nak pergi Masjidil Haram, kan? Ada nama pintu kan? Pintu apa? Pintu nombor berapa lah macam itu. Apa dia? Babu Salam. Babu Rayyan. Babu Rayyan. Babu Rayyan untuk orang berpuasa. Okey, ada 4 pintu yang kita confirm. Okey? Namanya confirm, Nabi sebut dalam hadis. Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata apa? Orang yang mana dia merupakan ahli solat, kehidupan dia, ibadah dia adalah ibadah solat, dia buat kan banyak kan, maka orang yang begini akan dipanggil daripada pintu solat, babus solat. Kita ambil daripada awal Kak Ima ini saya padam dulu ya. Jadi kita ada pintu solat yang Allah khususkan untuk mereka yang banyak buat amalan solat. Maknanya dia bukan hanya berpada dengan solat 5 waktu, tetapi dia juga ada buat banyak solat-solat sunat yang lain, qiyamul lail dia. Dia menjadikan ibadah dia. Jadi orang ni terkenal sebagai ahli solat, nanti di akhirat Allah akan panggil dia daripada pintu solat. Okey, kedua Nabi kata, kalau orang ini ialah orang yang terkenal dengan jihad, dipanggil daripada pintu jihad. Saya tak payah letak pintu lah kat sini.
Okey. Yang ketiga, sedekah tak Ustaz saya? Sebelum ni. Sedekah betul. Ada orang dia kuat ibadahnya dengan sedekah. Dia banyak bantu orang lain menginfakkan hartanya kan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang ni kita panggil dia akan dipanggil daripada babus sadaqah, pintu sedekah. Jadi tadi ada orang dia adalah orang yang mana banyak berpuasa. Puasa di bulan Ramadan, puasa sunat, ya kan pun masya-Allah hebat. Orang yang begini dia ada pintu yang khusus, iaitu pintunya nama Ar-Rayyan. Pintu dia lain macam sikit. Dia macam sikit. Pintu Ar-Rayyan, okey, yang Allah Subhanahu Wa Taala peruntukkan untuk dia. Jadi ini panggil untuk orang yang berpuasa. Okey. 4 ini dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kalau letak kha maksudnya Imam Al-Bukhari. Confirm Nabi sebut. Sehingga Abu Bakar pernah tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ada tak orang yang mana Allah akan panggil daripada semua pintu? Nabi kata apa? Ya, ada orang yang akan dipanggil daripada kesemua 88 pintu. Dan aku berharap orangnya adalah engkau, wahai Abu Bakar. Jadi ini yang Nabi SAW doakan untuk Abu Bakar. Dia dipanggil daripada ke-88 pintu. Jadi sekarang masalahnya, isunya, apakah pintu yang kelima, 6, 7 dan 8? Allah. Apa dia? Siapa nak teka? Pintu 7, pintu yang kelima, 6, 7, 8. Lagi 4 pintu. Pintu apa? Pintu rezeki? Tak, pintu rezeki kita punya ayat. Bukan. Pintu apa, Kak Aisyah? Ada pernah terfikir ke, teringat ke? Kita ada babus salah, babul jihad, babus sadaqah, babul rayyan. Yang mana Nabi SAW sebutkan secara jelas dalam hadis. Dan 4 pintu lagi jadi khilaf di kalangan para ulama. Ada di kalangan para ulama kata pintu al-kazimin al-ghayza wal-afina 'anil nas, iaitu pintu menahan marah dan memaafkan orang lain. Ini dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 134. Panjang nama pintu ni. Ya? Pintu sabar. Oh, nak senang sabar ya, letak ya. Cik ni nak senang je. Sabar, okey. Tahan marah. Kalau kita kata sabar tu cik kan, dia semua benda tau. Tapi sekarang ni dia khusus untuk orang yang dia boleh tahan rasa marah dia. Dia istimewa sikit. Kalau sabar ni kita kata sabar tahan lapar pun sabar juga. Sabar tu maknanya dia umum. Dia umum. Tapi kalau kita ambil satu nama yang khusus, tahan marah, kemudian maafkan orang lain. Dia khusus. Jadi orang yang dia sabar ni, ada dia tak boleh sabar part tahan marah ni. Betul tak? Dia memang, orang kata my blood go upstairs. Dia mesti nak mengamuk je kan. Dia tak boleh tahan sabar. Dia tak boleh tahan marah. Sama juga, ada orang dia boleh tahan marah tapi dia tak boleh maafkan orang lain. Kan macam gitu. Jadi bila kita kata pintu ini Allah berikan untuk orang yang dia boleh tahan rasa marah dan dia maafkan orang lain. Jadi untuk orang yang gini Allah akan panggil daripada pintu yang ini. Nombor 5 ni. Okey, kalau bahasa Arab kita kata al-kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Dalam surah Al-Imran ayat 134 Allah sebutkan yang mana ada pintu yang Allah khususkan. Awalnya Allah sebutkan allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mana mereka ini menginfakkan hartanya di jalan Allah,
Tak kira sama ada suka, ada susah ataupun senang. Itu kita kata bab sedekah tadilah, pintu sedekah. Tapi seterusnya Allah kata wala afina wal kazimina al-ghaiza wala afina anin nas. Iaitu orang yang dia tahan marah, kemudian dia adalah orang yang maafkan orang lain, Allah berikan dia dengan syurga. Okey, baik. Yang ke-6. Pintu apa? Babul Aiman. Babul Aiman untuk siapa? Orang paling kanan? Ya. Mas Tura pun orang kanan saya. Babul Aiman. Untuk siapa? Ini ada dalam hadisnya. Dia akan dimasukkan daripada pintu yang paling kanan. Ini untuk orang yang Allah tak hisap. Kita nanti di akhirat kelak, semua orang Allah akan hisap. Tapi ada juga orang yang memang terlepas. Allah tak hisap dia langsung. Dia terlepas. Orang yang begini, siapa orang yang Allah tak hisap amalan dia? Orangnya ialah orang yang tak mensyirikkan Allah. Orang yang bertawakal kepada Allah. Dia memang 100% tawakal dia kepada Allah. Orang yang tak tiarah. Tiarah maksudnya dia orang yang tak ada rasa bad luck, good luck dalam hidup dia. Semua dia semua serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak meruqyah. Ni semua dipanggil daripada pintu Aiman. Tak meruqyah tu maksudnya dia tak guna jampi serapa yang haram. Ruqyah tu kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita jampi serapa lah. Tapi para ulama mereka dah berikan penerangan jampi serapa yang bagaimana. Sebab dalam agama kita ada ruqyah syar'iyah kan. Kita ada belajar tentang ruqyah-ruqyah yang dibenarkan. Bahkan Nabi SAW sendiri pun mengajarkan kepada kita dengan ruqyah syar'iyah itu. Jadi kalau kita kata dia tak ruqyah secara umum gitu, tak boleh lah. Maknanya di sini dia tak menggunakan jampi serapa yang salah. Kan jampi serapa yang menyeru jin. Ya. Belajar kemudian boleh, dia boleh masuk dalam babul aiman bila dia dah bertaubat kepada Allah, maknanya dah bersih dah. Orang yang bertaubat ni bersih daripada sebarang dosa. Jadi kalau dulu kita kata dulu dia ni orang yang suka kata ni kalau burung gagak kat depan tingkap ni memanglah nasib kau tak baik macam gitu kan. Ini kita panggil tiara ya. Ataupun dia adalah orang yang banyak buat perkara syirik, pakai tangkal ke apa kan. Sikit-sikit jumpa bomo sakinah. Bomo sakinah minta ayat pengasih apa tu kan. Memang begitu, tapi akhirnya dia bertaubat kepada Allah. Kerana apa dia tahu ini perkara yang syirik, haram, dia tinggalkan. Bersih dia. Orang yang tersebut ada potensi Allah akan panggil daripada babul aiman. Pintu yang paling kiri, paling kanan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kiri pula Kiri tu dah neraka dah. Pintu paling kanan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia untuk orang yang tidak dihisap. Yang masuk syurga tanpa hisap. Okey. Pintu yang ke-7. Pintu ke-7 apa? Ada kata ni. Pintu berbakti kepada kedua ibu bapa. Pintu yang ke-7. Berbakti kepada kedua ibu bapa. Jadi orang ni amalan dia Masya Allah. Kita nampakkan dia jaga mak ayah dia. Sabar dengan mak ayah dia kan. Ada orang memang diuji dengan mak ayah. Tahu tak? Mak dia sakit, mak dia macam Corina lah. Macam-macam lah mak dia kan. Jadi sepanjang hayatnya dia jaga. Sampailah mak dia tu ataupun ayah dia tu meninggal dunia. Jadi orang ni betul-betul kita kata berbakti yang memperuntukkan masa, tenaga, wang ringgit untuk ibu bapanya. Allah berikan orang yang begini dengan syurganya, antaranya masuk kepada kalau dalam bahasa Arab kita panggil babul walid. Okey, babul walid. Walid tu maksudnya ibu bapa lah, orang tua kita.
Oh, ada yang ke-8 kat sini. Yang ke-8 ada banyak actually, ada banyak yang diperselisihkan lah di kalangan para ulama. Okay, ada kata babut taubah. Yang nombor 8. Orang yang bertaubat kepada Allah. Okay, at-taubah. Orang yang bertaubat kepada Allah, bersih dirinya daripada sebarang dosa, ikhlas kepada Allah, taubatnya akan dipanggil daripada babut taubah. Ada juga ulama kata babul zikri, pintu zikir. Orangnya banyak berzikir kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala terima ia sebagai amalan yang paling baik yang dia lakukan, dia dipanggil daripada pintu zikir. Ada juga ulama kata babul ilmi, pintu orang yang menuntut ilmu. Okay, so ini dia bukan lebih daripada 8 tapi diperselisihkan. Sebab yang 4 ini Nabi tak reveal. Cuma kita ada baca banyak dalam hadis yang mana Allah kata orang ni akan masuk macam tu ni, al-kazimin al-ghaiz tu. Allah sebut dalam Al-Quran. Jadi bila kita baca, oh maknanya yang ke-7 boleh jadi pintu yang ke-5 ataupun orang yang bertaubat, boleh jadi begitu. Namun apa yang nanti jadi dekat akhirat, Allahu a'lam kan, kalau dia betul lebih lah macam Kak Aisyah kata tadi. Itu betul lebih kan, sampai ada 10 rupanya pintu macam tu kan. Kita tak tahu apa yang berlaku dekat akhirat kelak. Yang kita beriman sekarang ni 8. Okey, 8 pintu syurga. 4 kita muktamad confirm sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang lagi 4 diperselisihkan kerana tidak disebut secara jelas. Okey. So tadi saya sebut apa? Pintu zikir. Kita ada pintu taubat, zikir, lagi apa? Menuntut ilmu, babul ilmi. Tapi yang penting sekarang ni ialah beramal. Itu je. Jangan nak kejar nak masuk pintu mana. Kejar kan. Nanti kat akhirat saya nak masuklah pintu ni. Kejar. Tak, kita beramal dengan semuanya lah kan. Bertaubat kepada Allah, menuntut ilmu. Apa lagi? Kita jadi orang yang berbakti kepada kedua ibu ayah kita. Jadi orang yang banyak bersedekah. Semualah kita beramal. Nanti wallahu a'lam Allah nak panggil kita daripada pintu yang mana. Yang pentingnya masuk syurga. Macam itu kan. Yang pentingnya masuk syurga. Tak kisahlah pintu mana pun. Babul aiman ke apa kan. Babu sakinah tak ada Tak ada. Pintu lain-lain lah. Dia masuk pintu lain-lain. Tapi nanti jumpa dalam syurga. Macam tu. Dia macam inilah kita kata, bila kita naik flight kan, you ada business class. Right, you ada business class, ekonomi kan. Kita kalau naik business class jadi up sikit kan. Masuk business class. Macam gitu kan. Rasa macam up je. Tapi masuk naik kapal terbang juga. Jumpa juga kat dalam nanti. Dia macam itulah keadaannya. Okay. Ada apa soalan yang lain? Kita dah buku 11 ni. Confused okay. 7 tingkat syurga okay. Masuk pintu kita ada 3 tingkat masjid. Okay. Pintu dulu. Kita masuk pintu masjid, okay. Pintu ada banyak, depan, back entrance, front entrance. Masuk. Dan masuk, tadi kata ada 7 tingkat, 7 tingkat syurga kan. Yang paling tinggi masjid yang paling tinggi syurga Firdaus. Betul tak? Sebab tu kita, Nabi kata kalau nak minta syurga Firdaus sebab dia paling tinggi. Itu pot semua kata sungai syurga tu dia mengalir, yang kat bawah tu daripada atas main switch dia Allah alirkan, dan dia paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala syurga Firdaus ni. Yes, paling dekat. So kita masuk pintu syurga tu, masya-Allah macam terbayang. Cuba tak apalah, bayanglah ikut macam mana nak bayang. Saya pun tak tahu, cuba kita baca daripada hadis Nabi kan. Kita masuk pintu syurga tu, masuk ada 7 tingkat. Sekarang mana satu?
Dia bergantung kepada amalan masing-masing. Ada orang di dekat bawah, yang penting Nabi kata apa? Kita kalau berada di level yang bawah, kita akan nampak siapa dekat atas. Sehingga Nabi kata, kenapa masa aku kat dunia aku tak beramal macam dia, kalau tak aku kat atas. Sampai macam tu sekali. Rasanya bila kita nampak ahli syurga yang dekat atas, bestnya tengok macam, bestnya ya Allah, macam tu kan. Sampai terangkat, tengok tu, dia terkagum-kagum melihat orang yang berada dekat syurga yang paling atas. Mm-mm. Mm-mm. Jauh apa? Yes, jauh lebih indah daripada dunia. Sebab apa? Syurga ni tanah dia wangi daripada kasturi Allah buat. Tanah dia pun dah bau wangi. Kita jalan kat sini bau apa? Bau tar. Kan? Syurga tu masuk je, ya. Macam mana? Anak-anak syurga? Saya tak tahu betul. Tapi anak syurga dia ada satu tempat yang lapang, yang menghijau bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada sebuah hadis yang menyebutkan begitu. Sekejap saya kena bangun, saya tak dengar lah suara awak slow. Okey, betul. Selamat? Kita, sebelum kita masuk syurga ataupun neraka, kita akan ada satu fasa alam barzakh. Kita akan ada satu fasa alam barzakh. Bila seseorang itu, kita nampak kan, kehidupannya menunjukkan kebaikan, maka dia akan selamat. Maksudnya dia akan mendapat kehidupan yang baik di alam barzakh. Sampailah dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga, kalaulah orang ini dilihat sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tak bertaubat kepada Allah, dalam alam barzakh pasti dia akan diazab. Kerana amalannya. Itu nanti bila dah sampai di akhirat, bagaimana situasinya? Sampai di akhirat, itulah baru dia bagi kepada dua. Tapi tadi soalan kakak-kadik, nak panggil kakak-kadik, soalan saudari ni kan, kalau orang ni, dia dah, kita kata tadi, dia beriman, campur aduk baik, kemudian dia mengucap 2 kalimah syahadah, dia mengucap la ilaha illallah, kita kata dia dapat rahmat Allah, dia selamat daripada api neraka. Adakah alam barzakh dia selamat? Dia selamat. Sebab apa? Dia selamat daripada api neraka. Orang yang selamat daripada api neraka, hidupan alam barzakhnya cantik. Begitu. Orang yang dapat rahmat Allah, alam barzakhnya pun cantik. Sebab alam barzakh ini, kehidupan kita dekat dalam kubur ni, dia adalah orang kata introduction kepada kehidupan kita di akhirat kelak. Nabi kata begini, orang yang dia buat amalan yang jahat, setiap hari Allah akan bentangkan bagaimana kehidupannya dalam api neraka. Sebab tu tadi saya kata, kalaulah dia itu orang yang Allah dah ampunkan, orang yang dia selamat daripada api neraka, dia orang yang Allah berikan rahmat kepada dia, walaupun tadilah kita kata dia banyak buat dosa, tapi akhirnya dia dapat ucap 2 kalimah syahadah tadi kan, kehidupan dia di alam barzakh, confirm bagi saya, Allah akan tunjukkan kepada dia dengan nikmat-nikmat penghuni syurga. Sampaikan dia rasa tak sabar bila nak kiamat. Kita dah takut kiamat ni. Dia pula tak sabar dalam tu kan. Bila nak kiamat ni sebab tak sabar sangat nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita panggil sebagai hiburan dia di alam barzakh yang Allah berikan kepada dia. Sebab tu sebenarnya macam ni tau. Kita ni sekarang hidup kan. Kita fikir dulu alam barzakh kita macam mana. Jika kita dah cantikkan alam barzakh kita, insya-Allah akhirat kita juga akan jadi cantik. Maknanya kita nak renovate alam barzakh tu macam alam barzakh ni lama tau duduk. Bukan langsung kata hari ni masuk esok keluar, tak. Tunggu hari kiamat. Tunggu sangka kala ditiupkan baru kita keluar daripada alam barzakh. Jadi kita sekarang fikir, sekarang ni saya kalau mati saya nak rumah saya dekat kubur ni bagaimana? Cantik ataupun buruk? Sebab lama nak tinggal. Kita nak rumah yang selesa. Duduk dalam tu sorang-sorang kan, nak selesa. Inilah kepentingannya beramal soleh, beribadah kepada Allah. Jika cantiklah alam barzakh kita, insya-Allah dia bila kita dibangkitkan daripada alam kubur, hadap di hadapan Allah, kita lalui setiap fasa di hari kiamat tu kan,
Nanti kan kita Allah hisap, lepas hisap kemudian lalui lagi telaga Kautsar semua kan, banyak benda yang akan kita hadapi di hari kiamat. Dia bukan bangkit-bangkit terus syurga neraka, tak. Bangkit-bangkit terus dia akan ada banyak fasa, orang kata terlalu lama. Baru dah semua selesai, barulah syurga ataupun neraka. Tapi memanglah kalau aim kita syurga, kalau aim kita syurga, maka alam barzah kita juga akan cantik dengan amal ibadahnya. Tapi kalau aim kita neraka, ada ke orang aim neraka? Kalau aim kita neraka, nak masuk neraka kan, memanglah susahlah kan, alam barzahnya susah, semua susah. So sekarang aim kita ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita terlepas daripada azab kubur. Mudah-mudahan kita dibangkit Allah SWT dalam keadaan yang mudah. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan dengan rahmatnya. Akhirnya masuklah kita daripada mana-mana pintu yang kita dapati itu tadi. Tapi ini janji Allah, janji Nabi SAW kepada wanita yang salihah kan. Apa dia? Ada satu pintu? Pintu taat kepada suami. Oh, nak pintu tu juga. Pintu taat kepada suami. Itu pintu, pintu itu Nabi kata apa? Iza sallatil mar'a khamsaha, jika wanita dia solat 5 waktu, wa shamat syahraha, dia berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluan dia, maruah dia, wa ata'at zaujaha, dan dia taat kepada suaminya. Qila laha dakhulil jannah, akan dikatakan kepada wanita ini, masuklah daripada mana-mana 8 pintu yang kamu suka. Kita boleh pilih. Ini keutamaan yang Allah beri kepada wanita yang salihah. Taat suami tu jangan ambil gitulah. Nanti kalau orang tak ada suami, leceh pula. Kan? Saya ni tak kahwin lagi, yang tak fair Allah ni. Bukan gitu. Sebab tu ada banyak tadi kan, dia solat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia jadi orang yang mana menjaga kehormatan diri dia. Plus lah, kalau dia seorang yang sudah bernikah, dia taat kepada suaminya, yes. Masuk kepada mana-mana pintu 8 tu yang dia nak. Allah bagi pilih. Awak kan, Mastura, masuk pintu mana nak? Oh, Alhamdulillah lah. Amin Mastura Masuk mana nak masuk, awak pilih je. Oh, saya nak masuklah pintu puasa walaupun tak puasa sangat. Tak boleh masuk pintu puasa. Boleh masuk. Kerana apa? Dia diberikan keutamaan pada diri dia. Okey? Saya rasa sampai sini sajalah. Adik-adik pun nak mula kelas. Okey, baik. Sampai sini saja pengajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT berkati. Mana yang saya berhenti tadi? Masih lagi perenggan yang ke-8, yang ke-3 Betul tak? Okey, situ. InsyaAllah pada minggu hadapan kita sambung pengajian kita. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.